Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini keputusan terkini yang paling menggemparkan dunia politik Malaysia dan tentunya kita sebagai pemerhati politik dan pengikut bebas politik yang ada di Malaysia. Ini keputusan daripada Lembaga Pengampunan Najib yang tular di media sosial hari ini. Kalau kemarin utusan telah menarik laporan mereka, kali ini laporan ini diterima pula daripada Harapan Daily dengan menulis hukuman penjara Najib dikurangkan ke 6 tahun. Saya secara pribadi saya pun terkejut dengan laporan dan keputusan ini. Benarkah Najib akan dikurangkan 6 tahun penjara daripada 12 tahun? Hukuman penjara mantan Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak telah dikurangkan dari 12 tahun ke 6 tahun oleh Lembaga Pengampunan menurut sumber lapor CNA. Lembaga Pengampunan belum mengumumkan keputusan rasmi. Keputusan lembaga tersebut turut mengurangkan jumlah denda, namun jumlah tersebut tidak diketahui. Jumlah denda asal ialah sebanyak 210 juta. Pengampunan diraja separa ini diberikan kurang 2 tahun selepas Najib dipenjarakan. Beliau juga dijangka dibebaskan dalam bulan Ogos tahun 2028. Tempo hukuman boleh dikurangkan berdasarkan kelakuan baik seawal Ogos tahun 2026. Berpandukan kepada laporan ini, iaitu tempo hukuman boleh dikurangkan berdasarkan kelakuan baik seawal Ogos 2026. Persoalan daripada netizen ialah, adakah Najib boleh bertanding dalam pilihan raya? Kalau benar Najib boleh dibebaskan, boleh dilepaskan seawal Ogos tahun 2026. Kerana kita tahu Parlimen hanya masih boleh diteruskan sehingga tahun 2027. Jadi, adakah Najib sempat dan layak dicalonkan sebagai calon dalam pilihan raya tersebut? Dan kalau dia dapat dicalonkan, adakah kerjasama antara Pakatan Harapan dan Barisan Nasional masih dapat diteruskan? Dalam perkembangan berkaitan, Malaysia kini melaporkan bahawa pengumuman oleh Lembaga Pengampunan besar kemungkinan tidak akan dibuat pada hari ini. Ini adalah untuk menghormati Majlis Angkat Sumpah Sultan Ibrahim sebagai Yang di-Pertuan Agong ke-17. Saudara-saudara sekalian, apabila kita dapat laporan ini, kebenarannya ataupun secara rasmi belum diumumkan, tetapi menurut sumber lapor CNA, hukuman penjara Najib dikurangkan daripada 12 tahun kepada 6 tahun sahaja. Walau bagaimanapun, Lembaga Pengampunan belum pun mengumumkan keputusan secara rasmi kerana bagi memberikan penghormatan terhadap Majlis Angkat Sumpah Sultan Ibrahim sebagai Yang di-Pertuan Agong yang ke-17. Saudara-saudara sekalian, apa yang benar-benar mengejutkan kita ialah benarkah Najib boleh dibebaskan pada bulan Ogos tahun 2028, dan kalau boleh dia berkelakuan baik sehingga pada awal Ogos 2026, kemungkinan beliau boleh dibebaskan atau boleh dikurangkan hukuman berdasarkan kelakuan baik. Jadi adalah mula netizen sudah meneka, adakah Najib akan berkuasa semula? Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Jumpa lagi, bye bye. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ada orang kata habislah Tun Mahathir kali ini. Ini apabila beberapa geng Mahathir telah pun disiasat, antaranya Daim Zainuddin, dan tidak terkecuali isteri dan anak-anak Daim Zainuddin, dan yang juga paling malang sekali juga anak-anak Mahathir. 2 orang anak lelaki Tun Mahathir telah pun disiasat SPRM, dan ada orang kata Mukriz Mahathir tinggal tunggu giliran. Sejauh mana ramalan dan andaian itu kita pun tak berapa pasti, tapi yang pastinya semua ini akan menjurus semula kepada Tun Mahathir. Namun demikian, laporan di Malaysia kini ini memetik keputusan era Mahathir di bawah penelitian RCI. Apa isu sebenarnya ini sehingga keputusan era Mahathir
ada penelitian RCI. Dr. Mahathir Mohamad telah berkhidmat 2 kali sebagai Perdana Menteri selama 24 tahun dan banyak dasar telah dilaksanakan sepanjang pentadbiran itu. Namun ada keputusannya itu dipertikaikan setelah terbukti kontroversi dan menjadi penelitian Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI. Misi pencarian fakta ad hoc ini dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong, lazimnya dengan nasihat daripada Perdana Menteri di bawah Akta Suruhanjaya Siasatan 1950 dan mempunyai kuasa yang luas untuk menyiasat perkara dalam bidang rujukan mereka. Minggu lalu, kerajaan mengumumkan RCI akan ditubuhkan untuk menyiasat isu kedaulatan Batu Putih, Batuan Tengah dan Tubir Selatan. Skop RCI ini masih belum jelas, tetapi sekali tumpuan adalah kepada Mahathir. Sultan Johor Sultan Ibrahim Sultan Iskandar yang akan mengangkat sumpah jawatan sebagai Yang di-Pertuan Agong baharu hari ini tidak merahsiakan kekecewaannya terhadap keputusan Kerajaan Mahathir pada tahun 2018 untuk tidak meneruskan semakan isu itu di Mahkamah Keadilan Antarabangsa. Berikut adalah senarai ringkas RCI terdahulu yang berkaitan dengan dasar dan keputusan Mahathir yang menyebabkan semua penganalisis politik dan juga pengikut-pengikut politik yang berkaitan dengan isu sekarang ini mengatakan, habislah Mahathir. Nomor 1, mata lebam Anwar. Pada tahun 1998, Anwar Ibrahim yang tidak lagi serasi dengan Mahathir disingkirkan sebagai timbalan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan. Dia kemudiannya ditangkap. Apabila dihadapkan ke mahkamah pada 29 September 1998 untuk berdepan pertuduhan lewat dan salah guna kuasa, Anwar muncul dengan mata lebam dan memberitahu mahkamah dia dipukul hingga pengsan semasa berada di lokap polis Bukit Aman pada 20 September. Ketua Polis Negara ketika itu, Abdul Rahim Noor, pada mulanya berbohong dengan mendakwa bahawa Anwar adalah selamat dan kecederaan itu adalah perbuatannya sendiri. Laporan siasatan dalaman polis mengesahkan bahawa Anwar dipukul semasa dalam tahanan polis tetapi gagal menemui dalangnya. Alasannya adalah pegawai penyiasat tidak dapat menembual pegawai atasannya. Hanya selepas RCI ditubuhkan untuk menyiasat kecederaan Anwar, barulah Rahim yang memberi keterangan kepada Suruhanjaya itu pada 2 Mac 1999 mengaku menampar Anwar dan menyebabkan dia terjatuh di lantai simen di bilik kurungannya. Katanya dia tidak ingat sama ada Anwar juga terus dipukul. Meskipun Anwar ketika memberi keterangan mendakwa, dirinya menerima lebih banyak pukulan. Prosiding Mahkamah Berasingan menjatuhkan hukuman penjara 2 bulan ke atas Rahim kerana mengasari Anwar. Dia juga memohon maaf kepada Anwar sebagai sebahagian daripada penyelesaian. Pada 2018, Mahathir mendedahkan bahawa dia marah dengan pihak polis pada 1998 kerana tidak mengheret Anwar ke mahkamah. Korek. Krisis kehakiman. Pada 2007, Anwar mendedahkan klip video yang dirakam pada Disember 2001 oleh pemberi maklumat Loh Gobone yang memaparkan perbualan telefon antara pegawai kanan VK Lingam dengan Ahmad Fairuz Sheikh Abdul Halim. Mereka membincangkan tentang persaraan Muhammad Zaidin Abdullah sebagai Ketua Hakim Negara pada 2003 dan mencadangkan supaya Taikun Vincent Tan dan Tengku Adnan Tengku Mansur selaku menteri di bawah berunding dengan Mahathir dalam usaha memastikan Fairuz mendapat jawatan tertinggi Badan Kehakiman Negara. Fairuz akan menjadi Presiden Mahkamah Rayuan setahun selepas perbualan itu dan menjadi Ketua Hakim Negara selepas persaraan Zainuddin. RCI sepatutnya ditubuhkan tidak lama selepas video itu didedahkan. Laporan yang dikeluarkan pada tahun berikutnya mengesorkan
Fairuz, bekas Ketua Hakim Negara, Yusuf Chen, Linggem, Tengku Adnan, Tan dan Mahathir disiasat di bawah pelbagai undang-undang termasuk Akta Hasutan, Akta Rahsia Rasmi, Kanun Keseksaan, Akta Pencegahan Rasuah dan Undang-Undang Akta Profesion. Namun begitu, tiada apa-apa tindakan susulan laporan itu selain Linggem dilarang daripada menjalankan amalan sebagai peguam. Kerajaan memberitahu Parlimen bahawa tiada pertuduhan akan dibuat kerana bukti tidak mencukupi untuk menunjukkan kesalahan jenayah telah dilakukan. Semasa memberi keterangan kepada Suruhanjaya itu, Mahathir menjawab kebanyakan soalan yang dikemukakan dengan mengatakan bahawa dia tidak ingat. Namun begitu, selepas keputusan kerajaan untuk tidak mendakwa Linggem, dia menyatakan kekesalan dengan mendakwa dirinya, tidak sabar membersihkan namanya di mahkamah. Ketiga, Projek IC. Projek IC kadangkala dipanggil Projek M atau Mahathir. Ia adalah skim kerakyatan untuk undi yang didakwa dipelopori oleh Mahathir pada tahun 1990-an yang mengubah demografi Sabah supaya memihak kepada UMNO dan sekutunya. RCI telah ditubuhkan pada tahun 2012 untuk menyiasat dakwaan tersebut. Laporan Suruhanjaya yang dikeluarkan pada tahun 2014 menyimpulkan bahawa projek itu mungkin wujud, tetapi menyalahkan bekas pegawai Jabatan Pendaftaran Negara yang secara rasuah mengaut jutaan ringgit. Ia membebaskan parti politik dan kerajaan daripada sebarang pembabitan. Namun begitu, isu kewarganegaraan dan imigresen kekal menjadi topik hangat pilihan raya untuk tahun-tahun seterusnya. Seterusnya, kerugian forex. Pada tahun 1980-an dan 1990-an, Bank Negara Malaysia telah mengalami kerugian besar melalui aktiviti pertukaran asing atau forex. Beberapa dekad kemudian, pada tahun 2017, kerajaan di bawah Perdana Menteri ketika itu Najib Razak mengumumkan RCI untuk menyiasat perkara itu. Ini selepas pasukan petugas mendapati kerugian adalah lebih besar daripada yang disangkakan sebelum ini dan mempunyai tanda-tanda ia cuba disembunyikan. Di sebalik justifikasi ini, pihak lawan menganggap RCI itu hanya percubaan Najib untuk mengalihkan perhatian daripada skandal 1MDB yang dihadapinya. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda untuk isu kali ini yang menyebabkan ramai netizen kata habislah Mahathir apabila keputusan era Mahathir di bawah penelitian RCI telah disenaraikan hari ini. Adakah Mahathir akan terlepas? Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.